Sedang mengejar, sedang mengejar. Tepati mati lah. Makin ramai. Tepati Hai, muka macam ni tak mandi agak-agak lah. Dah. Oh, baju sama tak boleh mandi. Syiah tu korang. Korang jahat tu. Korang judge by its cover lah. By its cover. Korang mandi. Tak boleh kata ada siap kan? Apa dia guys? Tegas tadi punya suara. Suara bergema. Tak ada. Elok je kat kita. Dia orang beritahu ni. Suara gas bergema. Aku nak upload video tu berapa? 10. Korang ambil. Korang ambil berapa? 9.45. Setengah jam ni? 9.45. Start pun? 9. Oh, dah start dah ni. Jap. Sebut nama aku. Tadi. Dengan orang sejak sama nyanyi sikit. Meh, nyanyi meh. Lebih handsome daripada Subsen. Subsen ke Sepati Husin? Taranum meh. Tanam. Sami ingat saya lagi tak? Oh, nama kau jalan laju je, serap hilang. Gang Sabah ada. Tajuk apa sir? Okay, tajuk yang awak takkan rugi untuk belajar. Dan tajuk yang wajib awak akan jawab waktu SPM nanti. Ya, betul. Gang Kedah, hai, Gang Kedah. Kita buat liputan sikit. Jadi Sepati, apa tajuk yang kita akan belajar hari ni Sepati? Tajuk yang awak takkan rugi untuk belajar, tajuk yang wajib masuk dalam SPM. Saya cakap wajib. Itu dia sedikit ulasan daripada Sepati dan kita minta apa dia? Nak lebih sikit. Okey. Jadi ada tak apa-apa idea ataupun mungkin mungkin apa orang kata tu sebagai bukan bloopers. Teaser. Mungkin ada sedikit clue nak bagi tahu kita tengah bincang pasal topik apa hari ni. Ini adalah satu topik yang wajib masuk dalam paper 2 section C. Wow, sangat menarik. Paper jangan macam-macam. Paper 2 section C kita ada 4 soalan. Jadi hari ini Sefati dan Segas akan mengupas salah satu topik daripada 4 topik ni. Apa dia? Awak kena tunggu sampai mereka mulakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan start dalam beberapa minit saja lagi. Mungkin kita tunggu lagi. Bilik ni akan penuh dalam beberapa minit saja lagi. Okey. Untuk makluman boleh saya beritahu ke? Okey, bagi sesiapa yang masih belum subscribe Maths Clinic Plus, anda disarankan untuk mensubscribe secepat mungkin kerana promosi RM99 hanya valid sehingga tarikh 15 hari bulan April 2020. Siapa cepat, dia dapat. Oh, ada satu lagi persoalan. Sir, adakah seatnya limited? Tidak, sama sekali. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan seluruh manusia. Limited. Dan sangat limited tempat ni. Limited. Maaf. Limited. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Cepat. Jangan terlambat. Kita boleh mulakan sekarang. Jadi saya serahkan majlis pada hari ini kepada Sir Ghazali dan Sir Fatih. Jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih Sir Amir Makruf. Nama panjangnya adalah Sir Amir Makruf Nahi Mungkar. Okey, jadi sorry guys, apa dia guys? Kena buat setting tak to all panelists sahaja sebab dia orang serabut tu. Aduh, masalahnya ni laptop aku susah sikit. Not family. Dekat aku memang all panelists. Ya. Oh, dia ada attendees juga. Okay, aku settingkan kejap. Meeting setting, close up. Okay.
Ni kau kena buat guys, aku tak ada. Aku bagi kau host. Alright, sila T. Sudah? Dah. All panelists. Okay, done. Right. Okay, by the way, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, selamat malam saya ucapkan. Okay, kau ni apa masalah kau ni tuan-tuan? Waktu saya mandi, awak kata saya tak mandi. Waktu saya tak mandi, awak suruh saya mandi. Apa yang awak nak sebenarnya daripada saya? Bagi tahu tuan-tuan. Ini boleh menimbulkan pergaduhan anak-anak. Tak nampak ke muka suci macam ni? Berani awak kata saya tak mandi. Geramnya lah dengan benda-benda macam ni. Jangan marah. Jangan marah. Apa dia guys? Jangan marah. Tak marah, sayang. Okay, jadi dah solat, alhamdulillah. Okay, jadi tanpa buang masa kita nak teruskan perjalanan. Tapi guys, kita nak bawakan topik apa sebenarnya ni? Alright, so ini adalah topik yang wajib untuk korang skor. Apakah topik yang wajib korang skor? Adalah dekat bahagian C. Semua soalan dekat dalam bahagian C, korang wajib skor sebab section C adalah lubuk markah untuk ADMAT. So apakah yang kita akan buat kali ini adalah simpan-simpan punya cerita pasal apa lagi? Aku lupa ni. Oh, sebelum tu, kenapa diorang cakap suara hang bergema? Kenapa suara aku bergema pula ni? Suara segas tak kelas. Sudah. Okay. Okay, pula. Dah, okay. Okay. Kalau dah okay, jom. Kita nak teruskan perjalanan. Okay, for your information, babe. Pada siapa yang ambil ADMAT, Form 5, do believe us one thing. Section C adalah lubuk markah awak dan kalau awak kata awak nak score ADMAT untuk paper 2, tolong start dulu dengan awak punya section C. Okay, tolong start dengan section C. You tak payah nak serabut tengok section 1, you punya section A, section B, no need. Tolong start terus dengan section C, yes. Sebab section C ni buatkan kita punya mental akan jadi confident tau. Okay, tapi sebelum tu just nak sampaikan, babe, pada siapa-siapa yang dia rasa dia punya SPM tu akan jadi tahun depan, bertenang. Okay, kita doa yang terbaik kita punya SPM pada tahun ni, okay? Tak semua orang, kita tak suka SPM tahun depan, betul? Kita dah fight sungguh-sungguh untuk this year. Tak kenapa tangguh tahun depan, betul? Jadi, awak gunakan waktu yang sebaiknya, tak sedih, waktu kopi, usaha sungguh-sungguh, okay? Gunakan masa yang sebaiknya untuk awak belajar. Walaupun kita rehatkan kita punya badan, tapi kita jangan rehatkan kita punya minda. That's it. Aku tak boleh guys, aku kesian tu. Kenapa kesian tu? Kesian guys, bayangkan, okay. Diorang, supposedly, okay, alah, aku tak nak cakap benda ni, nanti aku cakap ujung-ujung, boleh tak? Boleh. Jadi, kita akan bawakan this part which is awak punya paper 2 section C, namanya adalah solution of triangle. Solution of triangle dalam bahasa Melayu adalah penyelesaian segitiga. Sebelum tu, kenapa penyelesaian segitiga? Boleh aku bersembang dulu guys? Okay, sila. Okay, penyelesaian segitiga. Kenapa dinamakan sebagai penyelesaian segitiga? Sebabnya, semua segitiga dalam this topic bukannya right angle triangle. Okay. Ada masalah dekat dalam satu ni. Apa tu? Dia kata, ada masalah sikit dekat device yang ini. Bergema. Okay, so hang punya handphone lah. Kalau awak cakap segas tak mandi, itu betul. Yang tu saya rasa itu tepat. Segas mungkin tak mandi lah. Saya mandi.
Okay dah. Okay. Fatini, diam Fatini. Saya dah mandi Jom. Okay, jadi sekali lagi sebelum kami bawakan solution of triangle, nak tahu kenapa namanya penyelesaian segitiga. Sebab kalaulah segi 90 darjah, kita boleh pakai dua benda, babe. Kalau segi 90 darjah, awak boleh pakai dua benda. Apa tu? Satu adalah you punya Pythagoras theorem. Okay, dan satu lagi adalah you punya trigo. Betul kan? Okay, but the problem now, apabila dalam soalan dia bukan segi 390 darjah. Jadi bila bukan segi 390 darjah, that is why awak tak boleh pakai trigo, awak tak boleh pakai Pythagoras theorem. Jadi macam mana nak selesaikan dia? Itulah dinamakan sebagai penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga ini yang kita akan tengok. Ada berapa formula guys? Silakan. Ada 3 formula. Okay, formula yang pertama adalah cerita pasal apa? Okey, sekarang ni kita akan pakai formula sine rule. Lepas tu kita ada cos rule. Lepas tu kita ada cos rule, sine rule, cos rule dan satu adalah kenapa tak clear belah, Masya Allah, tak nampak. Alright. Apa masalah dia ni? Okay, dah macam mana kita buat sekali lagi. Alright, so bila sine rule, cos rule, lepas tu kita ada lagi satu formula area. Okay, tiap kuasa Saya kuning di device ni, mengambil spesifik satu dan masuk dekat dalam satu device lagi. So maksudnya, jangan slowkan speaker satu lebih. Speaker yang kau buka tu, kau kena slowkan. Sebab suara yang di speaker tu akan masuk dekat mikrofon satu lagi kat belakang sana. Gemuk. Sekarang je ni, sekarang. Jangan push saya kan. Sekejap. Oh, ni dah tutup dah. Tak gema. Sekarang dah okey. Okey dah. Dah. Oh, Mira Okay, biasa. dah okey dah. Alright, so good. Nice. Mira biasa. Terbaik. Sefati okey. Suara segas. Suara Sefati okey. Suara segas gema. Okey, sekarang gemar tak belum? Gema dah belum. Okey, dah okey kot. Alright, so nice. Dah okey. Macam mana nak baca komen tu? Okey, dah. Jom marilah kita pergi ke kelas ni. So, apa yang kita akan buat adalah sine rule. Sine rule ni apa cerita dia sine rule ni? Cerita pasal sine rule. Okay, cerita pasal sine rule adalah formula yang akan jadi A over sine A equals to B over sine B. Dan formula ni boleh adjust. Apa maksud saya boleh adjust? Dia boleh jadi A over sine A equals to B over sine B dan dia boleh diterbalikkan. Terbalikkan tu contohnya adalah sine A over A equals to sine B over B. Okay. So seterusnya adalah formula cos rule. Salin formula ni, siapa yang tak bawa balik buku ekat. So formula cos rule akan jadi A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Tambahkan dengan C kuasa 2. Tolak 2 PC cos A. Bapak banjang lah. Relax, steady. Dan seterusnya adalah formula area. So formula area, apakah formula area? 1 over 2 AB sin C. Alright. Dan sekarang ni kita orang dah bahagi-bahagikan tugas. So sekarang ni kita akan mulakan dengan sine rule. Okay, sine rule. Aku dulu ni. So jom, mari kita buatkan sine rule dulu. Okay. Alright, so jom, mari. Apa masalah dia, man? So dia tak dengar, man? Kenapa tak dengar Kau dah slowkan dah speaker kat kelas ni? Aku dah slowkan dah. Tak, dia kena matikan gas. Bukan slow kan? Tak masuk aku mic. Mic jangan tutup. Speaker yang tutup. Mic tak masuk aku. Bukan. Tak, aku dah matikan salah satu ni. Okay, kau matikan mic ke kau matikan speaker? Aku matikan speaker. Tak sempat salin. Speaker salah satu je. Tak apa, yang tak sempat salin tu tak apa. Nanti Sefati tulis balik formula dia.
Sorry guys, agak slow. Alright, sekali lagi. Okey, jelas. Alright, Dah okey, jelas dah dekat kelas ni. So, jom, mari. So, hari ni saya ditugaskan untuk fahamkan korang pasal sine rule. Bila masa kita akan gunakan sine rule? Bila kita ada dua angle, dua line. Okey, so bila kita ada dua line dan dua line, dua line dan juga dua angle, so kita akan gunakan sine rule. Apakah contoh dua line, dua angle? Saya tengok dekat belah sini, kalau saya beritahu ini adalah 30. Dan dekat belah sini, ini adalah X. Lepas tu saya beritahu sini adalah 40. Dan saya beritahu sini adalah 8. So bila kita dah ada dua line dan juga dua angle, okey. So sekarang ini akan jadi okey, dua line, dua angle. Sebenarnya dua line, dua angle. So apa yang kita akan buat adalah bila dua line, dua angle dia akan berlawanan macam ni. So bila dia berlawanan, kita boleh gunakan sine rule. Dan siapakah angle sekarang ni? Sekarang ni dia mintakan line. So bila mintakan line, biarkan line dekat atas. So bila biarkan line dekat atas, so kita biarkan kat sini X overkan dengan sine 30 equals to. Satu line satu lagi. 8 berikan dengan sine 40. So maksudnya apa dia? X bahagikan dengan sine 30 bersama dengan 8 bahagikan dengan sine 40. Okay. Alright. Dan lepas tu apa yang kita kena buat adalah nak dapatkan X sine 30 buat pindah belah sini, dia akan jadi jarak. So X bersama dengan 8 bahagikan dengan sin 40 didarabkan dengan sin 30. Dan lepas tu tekan kalkulator, dapatlah dia punya jawapan. Yes, good. 6.22. Namsai? Alright. So 6.223. Kalau baik, biasakan ambil 4 angka berarti, okay? Nice. Alright. So baik. So next, macam mana pula lah kalau dia minta sudut macam mana? C. Sas. Saya beritahu sini adalah 40 dan saya beritahu sini adalah X dan saya beritahu ini adalah 8 cm dan dekat belah sini adalah 6 cm. Tolong saya dapatkan nilai bagi X. Macam mana nak dapatkan nilai bagi X? Apa kita tak payah dulu, relax, fahamkan. Okay, so ingat sine rule kita akan gunakan waktu bila sine rule tu kita akan gunakan waktu dua line, dua angle. Okay, so 8 dengan 6, 40 dengan X. So dua line, dua angle. So bila kita ada dua line dan dua angle, so apakah yang kita akan buat? Dia minta X. So bila minta X, so apa kita akan buat? Sin X berikan dengan 8. Bersamaan dengan satu lagi angle, satu lagi sin 40 bahagikan dengan 6. Next, what we do? 8 pindah belah sana, dia akan jadi darab. So tolong, sin X bersama dengan sin 40 per 6 darabkan dengan 8. Kenapa terbalik? Sebab tu saya kata formula dia adjustable lagi. Apa maksud formula adjustable? Kalau dia minta angle, dia akan angle dekat atas supaya kita senang pindah. Kalau dia minta line, dia akan line dekat atas supaya dia senang pindah. Okay. Alright. So jom, kita sambung lagi kat sini. Sudah tekan 8, lepas tu dapat jawapan berapa? 0 point? Yes, 0.86. Terbaik. Bila dapat 0.86 kat belah sini, sin buat pindah belah sana dia akan jadi sin inverse. Mana belajar benda ni time form 3. So X akan bersama dengan sin inverse 0.86. Tapi biasakan ambil angka berarti ya guys. So pada jawapan dia 58.98. Terbaik. So itulah penggunaan sine rule. Bila masa kita akan letakkan line dekat atas, bila masa kita akan letakkan sudut dekat atas. Okay. Lepas tu kita just main pindah-pindahkan je. Tetapi ada satu perangkap dekat sine rule ini. Dan manakah perangkapnya? Perangkapnya akan berada di sini. Fokus. Sas.
SAS. Ini adalah 20, di sini adalah 8 cm, di sini adalah X, dan dekat belah sini adalah 10 cm. Tolong saya dapatkan nilai bagi X. Jom. Bila nak dapatkan X, X tu adalah angle. So, bila X tu adalah angle, kita biarkan angle dekat atas. So, bila kita biarkan angle tu dekat atas, sudah kita jadi sin X overkan dengan siapakah dia punya lawannya bagi X ni? Dulu. So, jadi sin X plus 10 bersamaan dengan satu angle lagi adalah 20. Sin 20 perkan dengan 8. So, leparkan dengan 8 dekat belah sini, naik 10 kena pindah belah sana, dia jadi darab. Bila jadi darab, dia jadi 0.43. Ya ke? Dia jadi 0.43. Bila 0.43, itu adalah jawapan bagi sin X. Bila dapat jawapan bagi sin X, X akan bersamaan dengan berapa? 25.31. Terbaik sebablah jawapan dia 25.31. Itulah jawapannya. Betul nanti? Tak. Tak, kenapa tak lah? Betul. Sebab itu adalah sudut obtus. Yes, good. Sebabkan X dekat belah sini, korang kena betul-betul kenal ini dia punya X begini. Dia lebih daripada 90, dia lebih daripada 90, itu bermaksud adalah obtus dan obtus bahasa Melayunya adalah cakap. Sebila cakap, apa yang kita kena buat adalah untuk dapatkan nilai X sebenarnya adalah 180 tolakkan dengan 25.31. Okay. So, lepas tu apa yang kita kena buat? Tolakkan, dapatlah jawapan dia adalah 154.69. So, itu adalah dia jawapan dia. Ya? Alright. So, itu adalah kena berhati-hati sikit kalau lah dia minta obtus. Ingat balik, stand rule. Bila masa kita akan gunakan stand rule, bila dia ada dua angle, dua signal. Oh, jap. Last one. Oh, boleh sepatutnya apa dia padam. Nah, setelah sini, sas. Ini adalah 30, sini adalah 60, dan dekat belah sini, penting. Sini adalah 50, sini adalah 60, sini adalah 8 cm, sini adalah 7 cm. Tolong dapatkan apa semua ni? Adalah X nya. Tolong saya dapatkan nilai X. Akhirnya. Dua line, dua angle. 50 dengan 8. 60 dengan, alamak tak tahu. Macam ni kita nak buat ni. Yes, good. Kita tak boleh pakai angle dekat belah sini. Kita kena pakai angle yang satu lagi di belah sini. Macam yang aku kata, satu lagi kita boleh skor tolakkan 60 sehingga jadi 70. So, dia gunakan 50 dengan 8, 70 dengan lepas tu korang boleh buat sendiri. Alright, kembali kepada segi pentas, kepada Fatih Hussein untuk korang belajar pula pasal cos rule. Okey, terima kasih guys yang berada di studio 2. Jadi, mari kita teruskan perjalanan untuk awak tengok kalaulah part yang seterusnya dibawakan. Baik, Pana Abah lepaskan pensel, lepaskan pen, kita bersembang kan. Part yang pertama awak dah settle. Okey, yang mana dia punya game adalah sin. Okey, you akan dapat 3 benda lah dekat sini. Yang pertama sin, yang kedua adalah cos, satu lagi adalah area. Betul? Okey, jadi bila sin, cos dan juga area, kita bersembang dulu tuan-tuan. Sekarang ni cara pandang tu yang awak perlu betulkan. Cara pandang. Okey, soalannya sekali. Bila masa nak pakai sin? Bila melibatkan dua line, dua angle. Again, bila masa nak pakai sin? Bila melibatkan dua line, dua angle. Tapi you must know one thing. Syarat utamanya ialah line dengan angle mesti berdepan. Line dengan angle mesti berdepan. Okey. Itulah yang dibawa oleh Segas tadi. Soalan yang terakhir tadi adalah soalan yang line dengan angle-nya tak berdepan. Jadi awak kena cari line yang berdepan dulu, angle yang berdepan dulu. Are you following me? Yes, thank you. By the way, ini adalah cerita pasal segitiga tapi bukan Illuminati. Korang dah kenapa korang ni? Okay, jadi ini bukan cerita pasal awak punya Illuminati. Ke kiri sikit kamera. Ke kiri tu maksudnya apa? Ke kiri sikit. Guys, kalau kau tengok, jelas ke tak?
14 ni, alright. Okay, jelas je. 6 je tu formula A over sin A equals to B over sin B. Okay, jadi habis part yang tu. Ni ke kiri sikit, ngam ke tak ngam? Atas yang sebelah sana. Okay. Dua-dua gas okey ke? Ngam, ngam, cantik. Okay. Baik, jadi babe, sekarang ni ini yang awak dah go through kan dengan segas. Jadi saya bawakan awak part yang kedua. Okay, ini yang buatkan student dia jam. Okay, dia nampak benda ni dia rasa macam serabut. So take it easy, kita betulkan cara pandang kita So macam mana cara pandang kita? Cos ni bila masa nak pakai, bila melibatkan 3 line, 1 angle. Again, saya sebut bila melibatkan 3 line, 1 angle. Now, you tak payah nak tengok apa yang saya tulis dekat whiteboard, awak tengok saya. Saya ni jelaskan. Okay, tengok saya. That's it. Jadi babe, dia akan jadi apa? Bila masa nak pakai sign, bila melibatkan 3 line, 1 angle. Apa maksud melibatkan? Contoh, kalau saya bagi line, saya bagi line. Contoh sini 7, sini 5. Dan sini adalah 8. 7, 5, 8. Melibatkan berapa line? 3. Are you following me? Okay, cantik. Kalau 1, 2, 3 melibatkan 3 line. Tapi macam mana kalau saya letakkan dekat sini 7, 11, sini saya letakkan X. Again, 7, 11, X. Melibatkan berapa line? Pada siapa yang jawab 2, that is wrong. Itu yang saya maksudkan dengan melibatkan. Melibatkan tu maksudnya awak dapat ini line dia dibagi 7, sini berapa tadi? 8, sini adalah X. X ni maksudnya dia terlibat sekali. Jadi melibatkan 3 line, 1 angle. Are you following me? Even though you nampak dekat situ dia adalah unknown, dia still melibatkan 3. Contoh, kalau saya kata dekat sini adalah X, saya letakkan dekat sini adalah Y, saya letakkan dekat sini 7. X, Y, 7. Melibatkan berapa line? 3 juga. Cantik. Cantik. Thank you. So babe, kalau saya letakkan sini sudut ni saya letakkan sebagai X. Sudut X. Melibatkan berapa angle kat situ? 1 juga. Are you following me? Okay, jadi cantik. Okay, dah faham. Now, let's see. Over here. Babe, itu formula tinggalkan. Soalan saya, berapa lama awak belajar AddMath ni? Pengalaman kita dah 20 tahun belajar AddMath, betul? Okay. Pengalaman kita dah 20 tahun belajar AddMath, betul? Okay. Formula persetankan. But the problem now, apa perasaan ataupun apa cara pandang kita untuk betulkan AddMath? Itu yang penting. Jadi kalau awak tak nampak, pun tolak tepi dulu. Kuatkan minda awak. Okay. Sebab ni berapa banyak kali kita dah tengok formula tapi nak pakai tu yang penting. Okay. Jadi bila pakai penting, soalannya gimana? Mari kita tengok sini. Find AB. Soalannya yang pertama adalah find AB. Here we go. Sini adalah AB. Ini yang dicari. Saya letakkan X boleh? Okay. So X ini yang nak dicari sebab AB. Soalan saya, melibatkan berapa line, berapa angle? Jawab. Melibatkan. Berapa line, berapa angle? 3 line, 1 angle. Melibatkan. 3 line, 1 angle. So, ini kan X. Ya, still melibatkan. Cantik. Kalaulah 3 line, 1 angle. Maknanya formula awak akan jadi apa? Cos. Okay. Kalau 3 line, 1 angle, kita akan pakai formula apa? Cos. Tapi, the problem now, kita nak pakai formula ni risau. Bertenanglah tuan. Okay, dengar dulu boleh? 3 line, 1 angle. Ini line, ini angle. Dia mesti berdepan. Kalau sini line, ini angle-nya. Mesti berdepan. Kalau ini line, ini angle-nya. Mesti berdepan. Faham yang tu? Jadi, kalau saya kata line dengan angle. Angle ya, line dengan angle berdepan. Dengar dulu Dengar dulu. You akan dapat apa tau? Bayangkan ini segitiga kita. 1, 2, 3. Bayangkan ini segitiga. Okay. Jadi babe, awak akan dapat apa? A square equals to B square plus C square minus 2. B, C, cos A. Again, dia akan jadi apa? A square equals to B square plus C square minus 2. B, C, cos A. Jadi, ini hanyalah formula untuk awak tahu mana dia punya kedudukan. Baik, saya bersembang dengan awak.
Ini line yang nak dicari. Kalau ini line nak dicari, ada tak sudut depan dia? Ada. Ni sudut depan dia. Jadi bila ini sudut depan dia, awak akan dapat ini sebagai apa? Saya consider ini sebagai A boleh? So dia akan jadi apa? A square equals to B square plus C square minus 2 BC cos A. Kalau saya tulis balik, dia akan jadi apa, babe? X square equals to 7 square plus 11 square minus 2. 7 times 11 cos 35. Boleh? Masukkan saja, ganti-gantikan sahaja. Okey, jadi habis part yang tu, soalan saya ialah, ini boleh awak kira directly tak? Okey, yang ni awak kira lah directly, awak akan dapat satu jawapan nanti. Okey, tapi you must remember one thing. Ini adalah x square. Kalau nak cari x sahaja, square bawa sebelah jadi apa, babe? Square root. So bila macam tu awak tekan kalkulator, awak akan dapat satu jawapan akhir. Boleh saya biarkan macam ni? Cantik, cantik. Okey, jadi guys, bertenang tuan-tuan. Untuk kita dapatkan jawapan ni, ada yang bertanya, sir, tak dapat ke plus minus? Okey, saya nak tanya. Ini tengah cerita pasal panjang kan? So bila tengah cerita pasal panjang, soalan saya, ada panjang negatif? Cakap kat saya, panjang mana yang negatif? Cakap. Sir, daripada rumah saya nak pergi ke tuition, dia punya jauhnya, panjangnya adalah negatif 7 km. Mana negatif 7 km? Cakap. Tak ada. Syiah, mana awak belajar? Khawarij. Okey, jadi babe, habis part yang tu, mari kita tengok yang sebelah pula. Saya gunakan marker biru. Okey, jadi bila awak tengok marker biru dekat sini, kita bersembang. Find sudut PQR. PQR. Babe, inilah P, sinilah Q, sinilah R. Maksudnya ini akan jadi sudut dia, betul? Okey, kalau ini sudut dia, maksudnya ini akan jadi X. Setuju ke tidak? Okey, jadi kalau itu adalah you punya X, jawab soalan Abah. Melibatkan berapa line, berapa angle sekarang? Melibatkan 3 line, 1 angle. Melibatkan 3 line, 1 angle. So, inilah X. So, melibatkanlah tu. Okay. 3 line, 1 angle maksudnya you nak pakai sin ke you nak pakai cos? Cos. Jadi maknanya, kalau ini angle awak, adakah line dia 12? No. Kalau angle awak, line dia mesti akan jadi berapa? Berdepan. Which is you akan dapat berapa student? 5. Okay. Cantik. Jadi awak akan dapat macam mana ni? 1, 2, 3. A square equals to B square plus C square minus 2 B C cos A. Kalau saya tuliskan balik, you akan dapat dekat sini akan jadi 1, 2, 3, 5 square equals to 12 square plus 8 square minus 2. 12 times 8 cos X. Boleh terima? Okay, jadi babe, pada siapa yang tertanya macam mana nak decide mana satu A, B, C, you decide by your own. Yang penting bukan B, bukan C. Yang penting adalah A. A tu mesti yang berdepan dengan sudut. Itu A awak. Are you clear? A mesti yang berdepan dengan sudut. Itu yang akan jadi our A. B dengan C terbalik pun tak apa. B dengan C terbalik pun tak apa. No problem. Cantik. Jadi guys, tolong bagi tahu Abah, yang ni awak kira, okey, yang ni tolong kira betul-betul jap. Awak akan dapat jawapan dia adalah 12 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jadi ini 12 kuasa 2 144. Okey, tambahkan dengan 8 kuasa 2 64. Jadi awak akan dapat dekat situ adalah 2208. Betul ke saya kira? Kan? Awak dapat 208 dicampurkan dengan 12 darab 8. 12 darabkan dengan 8, 96. So 96 darabkan dengan 2, 96 darabkan dengan 2, 66, 12. So you akan dapat 196. So ditolakkan dengan 196 cos X. Betul kan? Cos X. Yang ni saya nak bagi tahu sahabat jap. 5 cos adalah 25. Okey. Jap, betul ke saya kira dulu? 192 12 darab 8. Okey, 96. Oh, 192 lah. Betul ke saya kira? Okay, that's good. So babe, awak dapat 192 cos X. Sampai sini tolong jawab soalan Abah. Yang ni kita akan buat 208 tolakkan dengan 192 lah kan? Kan? Jangan. Ini silap kita.
You buat 208 tolak 192, dekat situ awak salah. Once you salah yang tu, you salah semua. Nanti bila dah salah semua, you kata apa? Fatih penipu. Ghazali Illuminati. Jangan. Bertenang tuan-tuan. Jadi, awak kena tahu benda yang mana hubungan ini dengan itu adalah darab. Okay. So, bila ini adalah darab, maknanya sekarang ni, kalau nak selesaikan dia, awak kena pindah ini ke kiri dulu. Okay. So, 25 tolakkan dengan 208. Tolong. 25 tolakkan dengan 208. Sekejap. 25 tolakkan dengan 208. Maksudnya awak dapat negatif 183. So, baik, bila you dapat sini negatif 183, okay, negatif 192 ni bawa ke kiri, dia akan jadi bahagi. Sama dengan apa? Cos X. Are you following me? Okay. Kau tak nampak? So, bila tak nampak, no problem. So, maksudnya awak dapat negatif 183 bahagikan dengan berapa, babe? Negatif 192 sama dengan berapa? Cos X. Sampai sini nak tanya, boleh cari nilai cos X tak? Boleh lah. Jadi, awak akan nampak dekat sini, you akan dapat X sama dengan cos inverse. Berapa jawapan dia? Are you following me? Nanti awak kira awak akan dapat satu jawapan. Okay. Jadi, yang penting, yang poin pentingnya adalah apa? Okay. Tak nampak ke? Okay, sekejap. Aha. Okay, boleh kan? Okay. Kenapa? Sebabnya sekarang ni awak nak cari nilai X. So, bila nak cari X, cos bawa sebelah dia jadi apa? Cos inverse. Okay. Jadi, bila jawapan dia dalam perpuluhan, no problem. Yes. Tapi tolong pastikan dia mesti dalam 4 angka bererti. Okay, 4 angka bererti. Habis sepanjang tu. Okay. Semua orang, yang saya nak highlightkan dekat sini ialah awak kena pastikan yang bawa sebelah tu bukannya awak tambahkan terus. No. Awak kena bawa sebelah dia jadi apa? Bahagi. Itu yang penting. Okay. Habis sepanjang tu, awak kira nanti awak akan dapat satu jawapan lah. Okay. Habis sepanjang tu, gas. Okay. Jadi habis sepanjang ni, yang satu lagi soalan yang awak perlu tengok yang sama macam segas bagi yang hujung sekali tadi. Yang mana awak punya sudut dengan angle tu mesti, angle dengan line mesti berdepan. Faham Okay. Jadi kita sambung untuk part yang seterusnya guys. Silakan. Okay. Jom, mari kita pergi kepada part yang seterusnya. Ayuh. So, jom mari. So, part yang terakhir untuk hari ini, semua orang dah faham dah bila masa kita akan gunakan sine rule, cos rule, dan sekarang ni kita akan buatkan cerita pasal area pula. Boleh? So, jom. Mari kita buatkan pasal area. Apakah formula bagi area? Area formula adalah 1/2 AB sin C. Itu adalah kita punya formula. 1/2 AB sin C. Dan siapakah A, siapakah B, siapakah C? Apa hal suara aku tak dengar pula? Masya Allah. Tapi suara tak dengar. Kau dengar suara aku kat sini, Ti? Dengar. Tak jelas. Okay. Jelas je. Saya bagi jelas sekali tengok. Malah. Alright, so jom. Dah dengar dah sekarang ni. Okay, baik. Aku pakai mic untuk yang handphone ni. Untuk laptop, semua okay dah. Alright, so jom. Mari kita buat kat belah sini. Area sama dengan 1/2 AB sin C. So bila area adalah 1/2 AB sin C, ini pun kita kena decidekan dulu siapa A, siapa B, siapa C. Dan macam mana kita nak decide? So untuk area, now dia bagi kat belah sini. Contoh, okay. Ini adalah 8 cm, sini adalah 3 cm, dan tolong saya beritahu ini adalah 80. Okay, so bila situ adalah 80, tolong dapatkan area dia. Siapakah A, B, siapakah C? C mestilah sudut. Dan AB tu mestilah dua line di antara, dia mesti ada dua line dan C tu adalah sudut di antara dua line itu. Okey, sekarang ni, siapakah AB? Ada dua je line. Bila ada dua je line, so maksudnya of course lah ni adalah A, sini adalah B.
Kalau nak terbalik boleh ke? Boleh, no problem. Dia akan jadi lebih kurang macam A tambah B dengan B tambah A. Apa jawapan dia? 2 tambah 3 dengan 3 tambah 2. Apa jawapan dia? Okay, dia akan jadi benda yang sama. So now, bila kita dah tahu dah dekat sini ni adalah A, sini adalah B, maksudnya jawapan dia akan jadi apa? 8, 1/2 times 8 times 3 sin 80. Dah siap lah, itu lah dia punya jawapan dia. Okay, lepas tu korang tekankan kita, korang akan dapat jawapan dia. Semua orang dapat jawapan 11.18. Okay, now. Semua orang dah faham dah. AB mesti dua line dan C tu adalah angle di antara line itu. Okay, alright. Lagi. Kalau saya bagi dekat sebelah sini, ini adalah soalan kebat ni. Saya pernah tanya, sir, yang ni saya tak reti lah nak jawab, sir. Okay, dia bagi kat belah sini, ini adalah 7 cm dan dekat belah sini adalah 8 cm. Okay, lepas tu dia bagi pula dekat belah sini, ini adalah 80, sini adalah 70. Woi, sir, ni soalan kebat ni. Macam mana kita nak tahu? Siapa A, siapa B? Jawab dulu. Siapa A, siapa B? 7 dengan 8. Okay. So 7 dengan 8 tu adalah A dengan B. Siapa C? Adakah 80 tu C? Tak. Adakah 70 tu C? Tak. Sebab C tu mestilah angle di antara dua line itu. So manakah angle di antara dua line itu adalah di sini. Tapi tak ada pun nilai dia. Masya Allah. Hai, soalan kebat ni. Okay. So tak adalah kebat sangat. Sebab apa? Sebab kita dah faham dia adalah satu segitiga. Bila dia adalah satu segitiga, sudut dalam dia adalah 180. Tolakkan dengan 80. Tolakkan dengan 70. Maka dapatlah sini adalah 30. So 1/2 ABC, 1/3 darabkan dengan 8, darabkan dengan 7, darabkan dengan sin 30. Dah siap, itu adalah dia punya jawapannya. Namsai, itu formula dia. Ada lagi yang susah ke? Mati? Ada lagi yang susah ke pasal benda ni? Tak ada. Okay, tapi to be honest, okay, by the way guys, aku tak berapa ikuti sangat kau punya soalan, tapi diorang dia tanya kenapa 1/3? 1/3? 1/2 lah, ni tulisan laju kau ni. Tulisan laju ni. Oh, faham. Tak, maksudnya yang tu kau sengaja letakkan 1/3, betul guys? Ada? Memang sengaja letakkan 1/3, betul? Tak. Aku laju. 1/2 terus jadi 3. Faham. Maksudnya benda tu adalah memang kau sengaja buat untuk pastikan orang bertanya-tanya, betul? Tak. Dia macam 1/1. Dia laju. Tulisan laju. Faham. Yelah. Kau dah salah, kau tak nak mengaku lah, betul? Tak, betul. Aku buat betul tu. Okay. Jadi babe, habis part yang tu. Jadi macam ni, apa kata babe, pada siapa yang nak ambil gambar tadi, silakan ambil gambar. Okay, dekat my screen. Okay, guys, diam diorang nak ambil gambar jap. Guys, janganlah guys. Okay, dan cukup habis part yang tu. Jadi sekarang ni macam ni. Guys, betul atau tak kita ada satu lagi bahagian yang dinamakan sebagai ambiguity case. Betul lah, ada ambiguity weh. Okay, ambiguity case dalam bahasa Melayu disebut sebagai case berambiguity. Okay, for information, case berambiguity ni adalah satu bahagian yang buatkan student punya mind terkoyak cepat. Okay, jadi untuk part yang case berambiguity ni, macam ni. Kami untuk dapatkan momentum dengan awak, kami sembangkan dulu 3 benda ni, sin, cos dan juga area. Okay, kalau 3 benda ni awak dah boleh pegang, baru kami akan bawakan case berambiguity. Makna kata, untuk next session, baru kami akan bawakan awak case berambiguity pula. Okay, sebab dia tak adalah nak macam terjah langsung, terjah terus. Sebab waktu kami bawakan macam ni pun ramai orang yang tanya macam mana, kenapa nilai dia macam tu, kenapa cos bawa sebelah jadi inverse. Jadi benda-benda macam ni akan buatkan kita lost nanti. Jadi apa yang kami akan buat, untuk next session, kami akan buatkan awak punya case berambiguity pula. Yang tu special untuk case berambiguity je. Tapi waktu tu kalau awak tanya apa tu sin, cos, tangent, saya cari rumah korang. Jangan sedih, jangan sedih. Okay.
Okay, jadi Gas, ada apa-apa yang kita nak sampaikan dulu pada student Gas? Okey, apakah yang saya nak bagi tahu sekarang ni? Alright, langganan sudah dibuka. Okey, korang dah boleh melanggan kita punya Maths Clinic Plus dengan harga RM99 sahaja untuk all subject, all cikgu. Okay. So kalau lah dibahagi-bahagikan, korang cuba try bahagi-bahagikan berapakah harga untuk setiap 1 jam kelas kita. CC pun RM2 sejam. Okay, ke RM3 sekarang ni, aku dah lama tak pergi CC. So apa rasanya dekat Maths Clinic Plus RM1 sahaja per jam. Ada 50 Okay, sen. jadi apa yang kami buatkan, okay, pada siapa yang dah subscribe, terima kasih, kami ucapkan thank you. Okay, jadi kita akan fight all this together. Tapi pada siapa yang belum subscribe, macam ni, kami nak bagi tahu kita punya promotion RM99 untuk semua subjek, untuk semua cikgu adalah daripada malam ni, maksudnya daripada sekarang sampailah 15 hari bulan je. Okay, sampai 15 hari bulan je yang RM99. Lepas tu 16 hari bulan dia dah jadi market, dia harganya dah kembali normal. Okay, jadi bila harga dah kembali normal, okay, apa kata awak ambil waktu ni lah sebab promotionnya RM99. That's it. Okay, jadi kami normal adalah 130 plus. Baik. Babe, jadi habis part yang tu, Gas, ada apa-apa nak disampaikan dulu Gas? Terima kasih pada yang dah subscribe. Thank you. Okay, Alright, siapa yang so belum apa dapat yang email, saya- sabar sekejap. Kita orang tengah usahakan. Kru admin semua sebagai tengah bersengkang mata menyelesaikan masalah yang lain-lain. Okay. Gas, apa dia Gas? Okey, so apakah nasihat saya? So korang buatkan latihan. Walaupun korang dah dengar berita sikit SPM ditangguhkan. So apa masalahnya dengan belajar? So kita belajar je lah terus. So supaya kita akan lebih bersedia. Sebab apa SPM dilewatkan? Disebabkan ada orang-orang yang tak ada kesempatan untuk belajar time-time macam ni. So korang dah ada kesempatan untuk belajar time-time macam ni. So jangan risau. Maksudnya korang dah bersedia lebih awal. Korang jangan ambil peluang benda ni untuk tak nak belajar. Alah, relax. SPM tangguh tahun depan. Relax. So jangan macam tu sebab korang akan jadi orang yang lebih bersedia sebenarnya. Tu you Fatih. Okay. Jadi pada siapa yang nak subscribe, just nak recallkan balik, awak boleh tengok dekat IG Maths Clinic Plus. Dan malam ni pukul 10 lebih kurang, kami akan live dekat Maths Clinic Plus untuk awak tanya apa-apa soalan. Okay, nanti kami Yolah, akan aku buat punya live kau IG tak live. approve. Oh. Bukan aku guys. Bukan aku. Okay. Jadi sebelum tu babe, okay, as we said before, okay, early in the morning, awak adalah batch yang kita tak tahu macam mana awak punya SPM, betul? Jadi apa yang saya nak minta pada awak, okay, gunakan peluang ni sebaiknya. Okay, ni sebenarnya adalah blessing in disguise. Kita nampak benda ni macam something yang menyakitkan hati, tapi sebenarnya mungkin inilah juga satu rahmat yang kita tak tahu. Okay, teruskan usaha awak. You just fight, you just keep fighting, you just keep struggling. Okay, no matter what, kita masih lagi ada jiwa, ada lagi tenaga untuk awak berfikir. Okay, saya sebenarnya rasa macam apa? Guys, to be honest guys, okay, aku bila duk fikir-fikir balik, diorang punya batch ni, alay. Sebenarnya aku kesian guys. Okay. Tapi dalam kesian tu kita special tau. Kita special babe. Andai katalah awak ni SPM tahun depan. Nauzubillah min zalik. Saya tak minta. Nauzubillah min zalik. Tapi mungkin waktu tu awak dah betul-betul prepare. Faham? So waktu tu awak dah betul-betul fight. Waktu tu awak dah betul-betul semua weapon awak dah tersedia. Okay. Tapi kalau dapat tahun ni, kita fight. That is why kami ada sekarang ni untuk kita gunakan, fully utilisekan masa sepanjang PKP ni untuk awak keep struggling. Okay. Love you all. Okay, I love you all. Teruskan perjalanan awak. Doa aku bersamamu. Have a nice weekend. Take good care of yourself. Muah, muah, muah. Muah, 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 too. Love you all. Okay. Okay. Saya tak nak tutup lagi. Saya nak awak teruskan usaha. Okay. I just want you to know we can fight this together. Yes. Betul tu. Fatil, lepas ni pergi mandi, okay?
Aku dah Diorang mandi tahu lah. gila. Diorang tahu Ah. tu ada deria bau Nak saya buka handphone baju diorang ke apa nak tengok saya dah mandi ke belum? ni. Betul kan. Babe, walaupun kita tak pernah bersua muka, bertentang mata, hati mula berbicara tak pernah, tapi satu benda yang saya nak sampaikan, walaupun kita just through online, okay, mungkin ada WhatsApp, mungkin ada DM awak yang saya belum reply ke apa ke, ataupun saya belum follow back awak ke apa ke, tapi one thing yang saya nak tahu, kita punya hubungan lebih daripada tu. Okay. Guys, aku tak nak end dulu lah guys sini End lah. Aku end dekat belah sini, kau end dekat belah sana. Okay. Alright, okay. Love you all. Take care. Bye. See you.